Oh, hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Kim Jeb. So, macam yang lepas saya dah buat konten pasal hero, brutal and pasal cerita seram. But, kali ni kita buat segmen yang baru lagi, iaitu Jeb Review Movie. So, hari ni adalah konten pertama saya review movie. And, konten ni ada spoiler. So siapa yang belum tengok cerita ni boleh skip lah. So sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Movie yang saya akan review hari ni adalah movie daripada Indonesia, iaitu Kodrat. Okay, Kodrat. Betul ke sebutan dia? Mungkin betul. Saya baru tengok dalam semalam kot. Semalam. Okay, cerita ni adalah cerita yang sangat nice pada saya lah. Ini adalah cerita seram, but ada epic dia. Okay, jarang kita tengok cerita seram ada fight scene. But dalam cerita Kodrat ni, dia menampilkan satu kelainan yang mana dalam cerita seram ada fight scene. Cerita ni bermula menceritakan tentang Kodrat yang baru keluar daripada penjara, tak silap saya. Ni balik ke kampung asal dia, yang mana kampung asal dia ni dah dilanda satu musibah and diserang jin, tak silap saya. Jin ataupun syaitan yang bernama Suwalah, tak silap saya. Okay, kalau salah boleh betulkan di komen. Dia balik kampung tu, ada pelbagai tragedi yang terjadi. Antaranya dia punya orang kata ketua dia ataupun guru dia dekat madrasah yang dia belajar dulu jatuh sakit, terbaring, tak boleh bergerak. And orang kampung banyak terima musibah. And tanaman dekat situ pun tak hidup. Cakap lagi sekali, siapa yang belum tonton cerita Kodrat ni boleh skip dulu and tengok nanti. Kat kampung tu ada kawan dia yang bernama Jaafar. Okay, Jaafar ni adalah kawan dia satu madrasah, satu pesantren lah dia kata. Okay, satu pesantren yang mana sama-sama naik lah dengan dia dulu. Tetapi kawan dia ni dah berubah arah. Okay, saya takkan sambung lagi pasal kawan dia tu. Awak semua kena tengok sendiri. Okay, part tu. Yang gempak is dia punya scene potong-memotong, and dia punya scene horror dia tu timbul lah. Okay, bunyi darah. Bila awak semua tengok cerita ni, awak akan dengar bunyi masa dia potong tangan ke kaki kan, dia akan bunyi maksudnya dia ada efek sound lah yang sangat-sangat best. Dan cerita ni saya boleh kata adalah cerita seram yang paling best yang saya pernah tonton lah. Okay, dalam dan luar negara. Setakat ni, cerita ni adalah cerita seram yang paling best yang saya pernah tengok. Dia menimbulkan banyak konflik kat sini. Ada konflik pasal munafik, ada konflik keluarga, ada konflik sahabat, ada konflik guru dan pelajar. Penuh dengan konflik. Dia beberapa plot twist lah dalam ni. Tapi plot twist dia bukan plot twist yang susah nak faham. Plot twist dia adalah plot twist yang saya rasa awak semua mudah nak faham. So, gambaran jin yang ditunjukkan dalam ni pun real. Okay, macam kita tahu jin yang ada pelbagai jenis. Dekat situ dia, saya bagi tahu okay, jin kat situ dia membentukkan sebagai anjing. Okay, ataupun salah ke sebut anjing? Anjir, anjim, apa-apalah. Okay, dalam konflik yang ada, dah banyak konflik dekat kampung tu, ada lagi konflik bila ada flashback. Okay, dekat sini menceritakan tentang Alif. Alif yang kehilangan bapa dia. Okay, and dia lumpuh. Bukan lumpuh lah, dia kemalangan and kaki dia tak boleh berjalan untuk sementara waktu. And adalah konflik di antara ayah dia. Tapi ayah dia ni dah tak ada. Okay, dah meninggal dunia. And benda tu menyerupai ayah dia and ajak dia ke jalan yang sesat lah. Okay, benda ni juga jadi dekat akak dia, sebab akak dia ni antara punca ayah dan adik dia ni kemalangan. Okay, so akak dia ni pun dah nak terikut-ikut lah dalam cerita tu. Macam saya cakap tadi, epic side dia is ada fight scene antara Jaafar dan juga Ustaz Kodrat ni. Memang nice lah. Dia macam umpama awak semua tengok gangster dan cerita seram sekali. Dia punya fight scene ni pun best lah. Bukan jenis yang bunyi libasan air, bukan setakat kamera yang bergegar-gegar macam tu lah. Memang nice cerita ni. So siapa yang belum tengok, saya recommend untuk awak semua tengok. And ending dia pun best. And ending dia ada part yang funny lah. Okay, saya recommend untuk tengok cerita ni. Rate saya untuk cerita ni is 10/10. Pada saya cerita ni sangat-sangat perfect. Sesuai untuk tontonan semua kot.
tak, ada yang tak sesuai juga. Okey, kanak-kanak pun perlu bimbingan lah bila tengok cerita ni. Sebab ada tanda-tanda tanya yang ada dalam cerita ni. So, perlu bimbingan orang dewasa untuk menerangkan segala apa yang berlaku dalam cerita ni lah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam cerita ni adalah ayat-ayatnya simple, yang mana boleh memberi moral bahawa kita tak perlu ayat yang panjang-panjang untuk menghalau benda-benda tu. Just kita kena yakin yang Allah ada untuk bantu kita untuk melawan benda-benda tu. Bukan melawan lah, kira macam melawan lah juga. Okay, melawan benda-benda tu. Dia tak, bukan ayat yang kita tak selalu dengar. Macam kita selalu dengar ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ayat tu dia ada guna, and dia ada guna doa Nabi Sulaiman dalam tu. Dia ayat yang sinonim kita dengar selalu. So yang belum tengok, boleh pergi tengok sekarang. Sementara cerita ni masih ada di Pawagam. Okay, so sampai sini saja video kita pada kali ni. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Bye bye. Assalamualaikum. Jane.